Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Azizan, nombor matrik 19BI01008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana binti Nasrul, nombor matrik 19BI01052. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Ibrahim 19BI01004. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk kesalahan tata tertib pekerja salah laku. Yang pertama adalah minor dan yang kedua adalah major. Minor adalah jenis salah laku kecil. Pekerja akan dikenakan tindakan namun tiada siasatan yang akan berlaku. Berlainan dengan jenis salah laku major iaitu salah laku yang besar, kemungkinan besar pekerja akan ditukar jabatan, diturunkan pangkat, dikenakan denda ataupun dibuang kerja. Dan untuk kesalahan major akan ada siasatan yang dijalankan. Lihat kepada jenis kesalahan mengikut kes Yam Tok Yi lawan Hong Leong Bank. Terdapat 3 jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan berkaitan dengan tugas, yang kedua adalah kesalahan berkaitan dengan disiplin dan yang ketiga adalah kesalahan berkaitan dengan moral. Kesalahan yang berkaitan dengan tugas adalah kelalaian berkaitan dengan tugas, kecuaian, prestasi buruk, pekerja tidak hadir tanpa kebenaran, pekerja hadir lewat, mogok dan melambatkan kerja. Contoh kesalahan disiplin pula, tindakan subversif, ingkar perintah, berfoya-foya dan gelagat tidak senonoh, merosakkan harta dan reputasi majikan. Dan contoh bagi kesalahan moral adalah salah laku yang melanggar kontrak perkhidmatan pekerja tersebut. Berkaitan dengan tugas iaitu kelalaian berkaitan dengan tugas. Dimaksudkan juga dengan kecekapan tidak bekerja. Contoh kes yang telah diberikan adalah Rooftech lawan Holiday Inn. Yang kedua adalah prestasi buruk. Prestasi buruk merupakan salah laku. Contoh kes adalah Golden Archive Restaurant lawan Zaharuddin Abdullah. Namun, mahkamah akan buat pengujian terhadap beberapa perkara berkaitan dengan prestasi buruk adalah tidak hadir tanpa kebenaran. Seksyen 15-2 Akta Pekerjaan ada menyebut tak hadir tanpa kebenaran adalah dianggap sebagai melanggar kontrak kalau tidak memberi tahu majikan bahawa mereka tidak hadir. Contoh kes adalah Encik Hairul Abdul Sukur lawan Tractors Malaysia. Dan yang terakhir adalah mogok. Seksyen 2 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah mengatakan tindakan memberhentikan kerja yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja secara bersama jika enggan teruskan atau menerima kerja. Ini adalah maksud mogok. Contoh kes yang boleh dirujuk adalah Muhammad Noor Ismail dan lain-lain lawan Able Steel Pipe Sendirian Berhad. Berkaitan dengan disiplin. Yang pertama ialah berfoya-foya dan gelagat tidak senonoh. Ia akan membawa kepada kelalaian dan prestasi syarikat akan menjadi buruk. Contoh kes yang boleh dirujuk adalah Salimah binti Osman lawan Tours and Travels. Yang kedua adalah ingkar perintah. Ingkar perintah ialah keengganan mendengar perintah ataupun tidak patuh arahan. Contoh kes yang boleh dirujuk adalah Tenaga Nasional lawan Balakrishnan Subabati. Dan yang ketiga, merosakkan harta dan reputasi majikan. Dengan merosakkan harta, kos operasi syarikat boleh meningkat. Dan jika reputasi majikan telah buruk, maka buruk jugalah reputasi syarikat tersebut. Dan yang keempat adalah tindakan subversif. Tindakan subversif ialah perlakuan yang memberi kecenderungan untuk kecewa. Namun, ia juga bergantung kepada satu kes tersebut. Contoh kes yang boleh dirujuk adalah Cepak Malaysia lawan Ghazali Zain. Salah laku berkaitan dengan moral, iaitu lain-lain salah laku yang melanggar kontrak perkhidmatan pekerja tersebut. Ianya mungkin dari segi undang-undang seperti contohnya pengambilan dadah ataupun lain-lain lagi.
yang salah dari segi undang-undang. Contoh kes adalah Suat Malaso lawan Seluler. Okey, kita lihat seterusnya iaitu salah laku yang berkaitan dengan tugas, di mana saya ambil 3. Yang pertama adalah kelalaian, kedua adalah presentasi yang buruk, yang ketiga adalah tidak hadir tanpa sebab. Okey, yang pertamanya adalah kelalaian, di mana kelalaian ini merupakan salah laku yang berlaku semasa tugas. Okey, berdasarkan kes Roftis lawan Holiday Impine, pengurusi Mahkamah Perusahaan telah menyatakan bahawa ketidakkecekapan dalam melaksanakan tugas ini merupakan asas kepada pemberhentian seseorang pekerja, di mana ia mestilah dikukuhkan lagi dengan bukti serta mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, kebiasaannya pihak syarikat ni dia akan membuat komunikasi secara bertulis kepada pekerja untuk menyatakan bahawa ketidakkecekapan itu berlaku. Okey, seperti dalam kes Halidah binti Muhammad Saleh lawan Dinas Sdn Berhad, di mana dalam kes ini telah menunjukkan bahawa yang menuntut ni adalah seorang yang berjawatan eksekutif sumber manusia, di mana dia telah menyebabkan kegagalan mengemukakan potongan PCB ke dalam lembaga hasil dalam negeri, dan dia telah melewatkan kemukakan syaruman perkeso, di mana yang menuntut ini juga didapati selalu hadir lambat ke pejabat dan selalu mengambil cuti tanpa kebenaran. Okey, dalam kes ni pengurusi Mahkamah Perusahaan ni dia telah memutuskan bahawa kelalaian yang menuntut adalah satu salah laku, dan pemecatan yang menuntut walaupun dia masih dalam tempoh percubaan adalah pemecatan yang sah dengan alasan dan sebab yang munasabah. Okey, seterusnya kita tengok pada salah laku berkaitan tugas, iaitu prestasi yang buruk, di mana setiap majikan ni dia mestilah mengkehendaki setiap pekerja dia ni mempunyai prestasi kerja yang baik. Tapi dalam kes Mahkamah Perusahaan terdapat beberapa kes juga yang dikemukakan di mahkamah yang berkaitan dengan prestasi yang buruk. Okey, seperti contoh dalam kes Golden versus Zaharuddin bin Abdullah, di mana dalam kes ini si menuntut ni merupakan pengurus sebuah restoran bagi pihak responden di Muar. Okey, si menuntut ni telah memegang jawatan pengurus restoran berikut pada tahun 1997 sehingga 1999. Okey, sepanjang tahun tersebut si menuntut ni telah menunjukkan prestasi yang cemerlang. Walau bagaimanapun pada tahun 2001 prestasinya mula menurun, dan pihak responden ni telah mengemukakan beberapa amaran dan telah memberi beberapa peluang kepada si menuntut. Tetapi malangnya si menuntut ni tetap gagal dalam menaikkan prestasi berikut. Maka pengurusi Mahkamah Perusahaan dia telah menyatakan bahawa mahkamah tidak menemukan apa-apa kesalahan dalam keputusan pihak responden ni untuk memecat pihak yang menuntut. Oleh itu mahkamah ni dia memutuskan bahawa pemecatan itu adalah dengan sebab dan alasan yang munasabah. Okey, salah laku yang ketiga yang berkaitan dengan tugas, iaitu salah laku ketidakhadiran tanpa kebenaran, di mana ketidakhadiran tanpa kebenaran boleh mengundang kepada pelanggaran kontrak perkhidmatan oleh pekerja. Okey, Seksyen 15 Klausul 2 atau Pekerja 1955 dia telah menyatakan bahawa pekerja sepatutnya dianggap telah melanggar kontrak perkhidmatannya terhadap majikan jika dia telah secara berterusan tidak hadir bertugas lebih daripada 2 hari tanpa kebenaran daripada pihak majikan. Okey, melainkan dia mempunyai alasan yang munasabah berkenaan ketidakhadirannya, dan dia memberitahu atau cuba memberitahu majikan alasan tersebut atau ada peluang terawak semasa ketidakhadirannya itu. Okey, seperti contoh dalam kes Encik Hairun bin Abdul Syukur versus Traktor Malaysia Sdn Berhad. Okey, pengurusi mahkamah dia telah mendapati bahawa mahkamah ni dia telah mendapati yang pihak syarikat ni telah berjaya membuktikan bahawa pihak menuntut ni tidak hadir secara berterusan bekerja, iaitu tanpa kebenaran bermula 8 Januari sehinggalah 21 Januari 2004, di mana pada ketika itu si menuntut ni adalah berjawatan eksekutif yang berpendapatan RM4,999 sebulan. Dia adalah merupakan satu kesalahan yang serius, di mana dia telah membuat pelanggaran asas kepada kontrak perkhidmatannya. Okey, pengurusi mendapati bahawa pemecatan yang menuntut ini adalah pemecatan dengan sebab dan alasan yang munasabah. Okey, walau bagaimanapun terdapat pengecualian berkenaan ketidakhadiran pekerja seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 51 Klausul 1, Klausul F dan Klausul G atau perhubungan perusahaan, iaitu adalah menjadi satu kesalahan untuk memberhentikan mana-mana pekerja atau menamatkan atau mengancam untuk menamatkan atau menukar atau mengancam untuk menukar jawatan sehingga memudaratkan. Oleh sebab ini oleh sebab hal keadaan bahawa pekerja ini
ini yang pertamanya telah tidak hadir bekerja bagi tujuan melaksanakan tugasnya atau menjalankan haknya sebagai seorang pegawai atau kesatuan sekerja, dan permohonan cutinya telah dibuat mengikut Seksyen 6 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 sebelum cutinya ditangguhkan atau ditahan. Dan yang keduanya, dilantik sebagai panel di Mahkamah Perusahaan seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 21 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, iaitu telah tidak hadir bekerja bagi tujuan menjalankan tanggungjawabnya sebagai panel di mahkamah dan telah menyatakan kepada pihak majikan berkenaan ketidakhadirannya. Seterusnya kita pergi kepada salah laku yang kedua, iaitu salah laku berkaitan dengan disiplin. Dalam salah laku disiplin ni, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah ingkar perintah. Maksud keingkaran atau ketidakuratan ni bermaksud keengganan pekerja untuk mematuhi ataupun kecuaian dalam mematuhi arahan ataupun melanggar ataupun mengabaikan peraturan ataupun larangan pihak pengurusan. Okey, maksud dia memang salah laku yang memang melanggar peraturan syarikat, peraturan majikan. Okey, kita boleh lihat dalam contoh kes Tenaga Nasional Berhad lawan Balak Krisnan Sabapati. Okay, dalam kes ni, plaintiff telah diberhentikan kerja oleh majikan dia disebabkan dia ingkar dengan arahan daripada pegawai atasan dia untuk menghentikan generator di sebuah stesen ni, tempat plaintiff bekerja. Sedangkan plaintiff ni berkemahiran dan berpengalaman dalam menghentikan keadaan tersebut. Selepas tu, tetapi dia juga bagi tahu yang dia tak boleh menghentikan mesin tersebut disebabkan mesin tersebut rosak. Tetapi ada satu pekerja bawahan dia datang dan menghentikan mesin tersebut, lalu dia mengatakan bahawa mesin tersebut tak ada pun rosak. Jadi mahkamah memutuskan bahawa tak ada sebab yang sebab yang munasabah untuk majikan memberhentikan plaintiff ni disebabkan ketidakpatuhan arahan. Selain itu, plaintiff ni merupakan seorang yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang kerjaya dia. Jadi sangat mustahil untuk dia tidak mengetahui untuk cara menghentikan mesin tersebut. Selain itu, mahkamah mengatakan bahawa plaintiff ni telah bersifat angkuh dan kurang sopan di hadapan mahkamah. Dia juga telah menuduh kawan dia mensabotaj dia, rakan sekerja dia mensabotaj dia. Padahal tak ada bukti yang kukuh pun untuk dia mendakwa rakan sekerja dia macam tu. Yang kedua adalah berfoya-foya atau melakukan gelagat yang tidak senonoh. Okey, hal ini boleh membawa kepada kelalaian, prestasi kerja yang buruk dan menjejaskan imej sesebuah syarikat jika ingin mengambil atau masih meneruskan pekerja yang bersifat begini. Kes ini boleh kita rujuk dalam kes Sarimah binti Osman lawan PM Tours and Travel Sendirian Berhad. Okey, isu semasa yang boleh dikaitkan dalam kes ni juga adalah gelagat yang tidak senonoh, iaitu seramai 257 pekerja lelaki menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja dalam tempoh 5 tahun yang direkodkan antara 2013 hingga 2017. Selain itu, bagi statistik Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan bahawa 961 pekerja wanita menjadi mangsa dengan jumlah keseluruhan dalam tempoh 5 tahun itu adalah 1218 kes. Kiranya gelagat yang tidak senonoh ni ada menjadikan satu majikan ni boleh menjadikan sebab kepada majikan untuk memberhentikan pekerja dia, sekiranya walaupun pekerja dia ni menuntut dekat mahkamah tetap akan mengambil kira faktor ni atau sebab ni kenapa majikan menghentikan pekerja dia. Terusnya yang ketiga adalah merosakkan harta dan reputasi majikan. Dalam keadaan ni, kerana dia akan meningkatkan kos operasi sesebuah syarikat dan memburukkan reputasi syarikat dan boleh menyebabkan imej syarikat terjejas. Seterusnya, syarikat akan kehilangan pelanggan. Apabila adanya seorang pekerja yang memiliki sifat yang begini, maka dia akan menjejaskan lagi reputasi syarikat ke arah yang lebih teruk, bukan ke arah yang lebih baik. Okey, dalam
Hakim ada menyatakan dalam kes Muhammad Saleh Sari lawan Nestle Food Sdn Bhd bahawa untuk menyatakan moral dan disiplin syarikat sudah tentu apa-apa pun salah laku atau apa-apa kekerasan di tempat kerja tidak patut berlaku dan perlu dicegah. Kita boleh rujuk fakta kes dalam kes yang dinyatakan dalam ni. Kita pergi kepada salah laku yang ketiga adalah berkaitan dengan salah laku berkaitan dengan moral. Dalam berkaitan moral ni, salah satu dia adalah mencuri. Mencuri harta atau peralatan syarikat sering dikategorikan sebagai salah laku major oleh semua syarikat. Kiranya mencuri ni adalah salah satu yang selalu digunakan, yang selalu dibuat oleh para pekerja. Menyeleweng wang syarikat juga kategori mencuri. Selain itu, cubaan untuk mencuri juga kategori salah laku ini juga. Cubaan untuk mencuri. Kita boleh rujuk dalam kes Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad lawan Hisham Baharudin. Yang ni kita boleh rujuk dalam buku. Okey, lepas tu kita pergi kepada terdapat perbezaan mencuri dan memiliki barang curi. Jika pihak syarikat ni, dia tidak boleh membuktikan pekerja dia mencuri tetapi hanya membuat tuduhan sahaja atas alasan pekerja memiliki barang curi, pihak syarikat perlu menimbangkan untuk memecat pekerja. Maksud dia, kalau macam contohnya majikan ni dia menuduh kira macam barang curi tu ada dekat pekerja dia. Tak semestinya pekerja tersebut yang mencuri, melainkan memang dia ada bukti yang kira macam nampak dekat CCTV ke yang dia ni yang mencuri, lepas tu barang curi pun ada dekat dia, mungkin boleh dan munasabah lah untuk kita untuk majikan dia ni memecat dia. Tapi kalau seandainya hanya barang curi sahaja, hanya tuduhan semata-mata yang mengatakan dia yang mencuri sebab barang curi dekat dia, pekerja majikan mesti menimbangkan perkara tersebut. Sebab kadang-kadang mungkin kena sabotaj kawan ke. Yang kedua adalah menipu. Okey, kegiatan menipu oleh pekerja ni akan membawa kepada kerugian semata-mata, bukan sahaja dalam bentuk kewangan tetapi juga akan menjejaskan imej sesebuah syarikat. Kiranya kalau pekerja menipu, yang akan kena kesan yang buruk adalah syarikat juga. Okey, kita boleh lihat dalam kes Mahkamah Perusahaan Muhammad Idrus Samsudin dan orang lain lawan Swiss Garden Rewards Sdn Bhd. Okey, di mana plaintiff telah menipu bahawa mereka bekerja di syarikat yang lain dan dalam masa yang sama masih lagi bekerja dengan responden. Okey, yang arif mahkamah memutuskan bahawa dalam kes ini pihak penuntut plaintiff didapati telah menggunakan waktu bekerja syarikat responden untuk bekerja di My Real Time dan mereka bekerja di My Real Time responden, mereka tidak berada di bawah di pejabat syarikat responden dalam waktu bekerja yang ditetapkan dan telah menggunakan senarai ahli kelab syarikat responden untuk mendapatkan pelabur bagi syarikat My Real Time. Semua perbuatan dan tindakan ini merupakan salah laku yang serius yang mewajarkan kepada tindakan pihak responden untuk menamatkan perkhidmatan semua pihak menuntut. Kiranya dalam satu masa ni dia kerja dekat dua syarikat. Dia mengatakan bahawa dia tak kerja lagi dekat syarikat yang lama, padahal dia masih lagi kerja dekat syarikat yang lama tu. Dan dia pun mengambil juga pelanggan daripada syarikat responden ni untuk kerja dia yang satu lagi ni. Dan keadaan ini kira kategori salah laku juga disebabkan dia telah banyak yang dibuat dalam kes ni. Sebab tu pihak majikan memang berhak untuk memecat pekerja yang yang buat kerja macam ni. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu rasuah. Okey, rasuah ataupun suapan ni ada didefinisikan dalam Seksyen 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694. Okey, seseorang tu akan dikatakan telah melakukan kesalahan rasuah jika dia termasuk seperti yang dinyatakan dalam bahagian 4 Kesalahan dan Penalti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009.
Okey, kiranya apa-apa yang berkaitan dengan sama ada memberi atau baru nak memberi ke, atau apa-apa proses yang sebenarnya proses tu lambat tapi boleh jadi cepat, dia dikategorikan sebagai rasuah. Kita boleh lihat dalam akta rasuah tu tadi. Lepas tu, semua organisasi telah mengklasifikasikan memberi atau menerima rasuah sebagai salah laku kesalahan moral. Sama ada kita ni memberi, seseorang tu memberi ataupun menerima, dia tetap juga melakukan kesalahan. Okey, kita boleh lihat dalam kes Ahmad Roj Amin lawan Public Bank, yang mana kira kerani dia ni, dalam kes ni kerani dia ni, dia melakukan rasuah lah, kira macam dia membuat meminta bayaran lebih kepada pelanggan, mungkin untuk macam mempercepatkan urusan dia. Sebenarnya benda tu memang sangat-sangat dilarang sama sekali, sehingga kalau macam terjadi, dia akan biasanya pekerja akan terus dibuang kerja, atau sekiranya macam seandainya macam seseorang tu bekerja di bank, sekiranya dia melakukan rasuah, kira macam dia menyeludup duit daripada akaun pelanggan, dia kena, ada satu kes tu dia kena menggantikan duit tersebut. Kiranya dia kerja dekat situ tanpa upah, sampailah macam habis dia punya hutang dan dia akan diberhentikan. Macam tu. Okey, seterusnya kita lihat kepada isu-isu yang berbangkit, di mana isu-isu yang berbangkit ni seringkali menjadi permasalahan kepada pengurusan syarikat, terutamanya yang membabitkan kepada pekerja. Okey, perasaan tidak puas hati pekerja ni sering diluahkan berkenaan dengan sistem pengurusan syarikat. Oleh itu, sebagai fungsi sebagai pengurus haruslah menentukan pekerja ni mendapat jawatan yang sesuai dengannya dan yang sesuai dengannya dari segi kelaikan dan juga pengalaman. Okey, pekerja yang berkualiti ni adalah aset utama dalam syarikat dan penting dalam perancangan hala tuju syarikat. Okey, pekerja ni perlukan hak mereka sebagai setelah usaha mereka menaikkan produktiviti syarikat. Okey, pihak majikan dia perlu mengandangi setiap pekerja yang selalu tidak berpuas hati dengan apa yang diterimanya walaupun syarikat telah berusaha memenuhi keperluan pekerjanya. Okey, merancang polisi yang sesuai untuk kebajikan pekerja, terutamanya yang membabitkan kesihatan. Ada pekerja yang tidak selesa bekerja apabila mereka disahkan menghidap penyakit berbahaya ataupun yang berjangkit akibat daripada pemulauan rakan-rakan sekerja kerana rakan-rakan sekerja ni takut dijangkiti penyakit tersebut. Maka syarikat ni dia harus sedar tentang hal ini agar dapat memberi keadilan kepada pekerja, dan syarikat ni dia tidak mungkin syarikat ni terpaksa dia memberhentikan pekerja bermasalah kesihatan itu tanpa membela ke atas kebajikan, sedangkan ketika masa sihatnya pekerja berkenaan kuat berdaya saing dan berjasa kepada syarikat. Okey, polisi yang sesuai juga akan memberi keselesaan kepada organisasi berurusan dengan pekerja. Itu. Okey, secara rumusannya tata tertib ataupun salah laku yang dilakukan oleh seseorang pekerja itu akan sama ada daripada segi tata laku moral, disiplin ataupun tugas. Dia akan menyebabkan seseorang pekerja itu kehilangan pekerjaannya dan dia akan menyebabkan majikan itu memberhentikan pekerjanya. Okey, oleh sebab itu setiap pekerja ni dia mestilah mengelak daripada melakukan salah laku yang berkaitan dengan tugas, disiplin atau moral tersebut, untuk mengelakkan dirinya daripada berlakunya pemecatan ataupun diberi amaran dalam melaksanakan tugas.